Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuruk-nyuruk temu ialah depan sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Masih banyak tamu masih surau yang bahagia, orang alim, Ustaz Mukram. So, saya sekata kat Mesir. Ustaz baik, fan club 100% bukan Ustaz punya. 100% orang lain yang mempergunakan nama Ustaz untuk mencari tak tahulah apa dia nak cari. Kadang-kadang dia jual radio, kadang-kadang dia rakam-rakam macam ni program dia jual. Ya, 100% bukan Ustaz. Nanti insya-Allah tak lama lagi akan ada Facebook Ustaz Aznan yang tu baru Ustaz. Ya, ada baru nak gaji budak tu 3,000 sebulan untuk conduct Facebook Ustaz. Ya, insya-Allah. Jadi nak elan apa nasi apa boleh. Internet. Tak payah nak kenal dah. Kalau sebut penceramah, jadi Ustaz nafikan nak Ustaz bukan penceramah. Ya, Ustaz hanya pandai membimbing je. Berceramah tak pandai. Ya. Jadi sebab tu tak ada dalam TV, tak ada kat forum Perdana Ehwal Islam, tak ada. Sebab Ustaz bukan penceramah. Ya, Ustaz boleh membimbing macam tu je lah. Ya, jadi macam itulah cerita daripada Muar atau daripada Tanjung Karang. Naik atas sikit je Sungai Besar. Dekat tu. Tanjung Karang ada mak usu seorang di apa Tengkorak apa tu? Tu bagan Tengkorak tu. Ayah Jawa lah. Atuk memang daripada seberang. Mak Ustaz Cina. Sebab tu Ustaz handsome sikit. Dia sebab campuran. Lepas tu dia cerdik sikit sebab dia kahwin campuran ni, anak dia cerdik. Kalau tuan-tuan tak ada lagi campuran, bolehlah cari. Okay, insya-Allah. Jadi malam ni semua orang kena pegang Quran. Tak boleh tak ada. Tak boleh buku saja. Setiap orang kena pegang Quran sebab kita nak bimbing, bukan ceramah. Kalau ceramah tak payah pegang. Kalau ceramah tak payah pegang. Tak kira lah. Dalam telefon pun boleh. Tak semestinya pegang Quran ni kan, ya. Dalam telefon boleh. Ya. Janji ada Quran dekat depan kita. Ya. Sebelum tu saya nak tanya, peraturan kuliah surau ni macam mana? Sampai pukul berapa? Tak ada peraturan tetap. Kalau masuk waktu nanti kita azan, lepas tu saya sambung sikit, boleh ya? InsyaAllah. Dia kena tanya peraturan surau, mana boleh mana-mana kan? Kan pengerusi marah. Baik, tuan-tuan buka surah Al-Furqan. Sebab diberitahu surah Ikhlas ni jealous dengan bijak hasanah dengan asabah. Sebab dia belajar Quran. Jadi Ustaz nak ajar Quran lah. Jadi untuk mengenal Quran ni, pentingnya belajar Quran, kita buka surah Al-Furqan. Kalau Quran standard muka surat 362. Kalau Android surah Al-Furqan ayat 20, kita baca malam ni 27 lah. Bermula ayat 27. Baca sikit sampai ayat 30 dah lah. Baik, apa bunyi ni? Hari tu dia orang komen YouTube suara tak clear. Ada masalah ke? Dia yang banyak hantar WhatsApp, banyak call. Dia tak jelas dia tu. Ini Ustaz baru balik Miri ni. Ya. Kat sana semua komen. Kata topik tu macam penting tapi tak clear dia tu. Baik, tuan-tuan jumpa. Ustaz baca serangkat-serangkat, tuan-tuan ikut ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir
wa ya apa pula tu? Wa yauma ya'addu az-zalimu 'ala yadayhi yadayhi. Muka surat 362 ayat 27. Apa? Jumpa ya. Kalau kita wakaf kat situ tuan-tuan, ala yadai. Apa hukum tajwid ni? Man arid disukun kena berdiri atas kerusi. Maksudnya salah ha. Tuan-tuan jangan kecil hati pula. Ya, kita nak bimbing. Hukum tuan-tuan. Hei, itulah dia sifat orang Melayu. Tak apa, kejap lagi kita bebel. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Soalan nombor 2, sabila. Kita wakaf tu, sabila tu, la tu 2 harakat. Apa hukum tajwid? Beres, sambung lagi. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Sadaqallahul azim. Mula-mula kita nak tengok makna ayat 30. Yang last tadi tu ya. Tuan-tuan yang ada Android, yang ada makna bolehlah beritahu kuat-kuat kot ya. Yang ada yang tu pun boleh beritahu kuat-kuat lah apa makna ya. Wa qala, apa maknanya? Ustaz dah himpun dah Quran 10,000 naskah. Tuan-tuan siapkan duit dulu. Jadi sampai nanti kita bawa sini. Ya, Quran yang agak sempurna lah untuk kita pelajari, yang menyahut kempen-kempen Ustaz lah ya. Dah tempah dah, adjust cantik-cantik, memang sesuai kita guna. Nanti semua orang pegang satu lah ya. Qala, apa makna dia tadi? Berkata. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Pandai, Ar-Rasul. Siapa yang berkata Rasul berkata? Tuan-tuan, siapa yang berkata Rasul berkata? Tu ada jawapan tu, betul jawapan tu. Siapa yang berkata Rasul berkata? Allah. Sebab ni firman, ni kalam Allah. Jadi Allah berkata, Rasul berkata. Jadi bohong ke betul? Betul. Okey. Jom kita tengok malam ni apa Rasul kata. Yang beritahu Rasul berkata ni Allah. Jadi mutlak benar, tak boleh ragu-ragu. Tengok kata-kata Rasul. Ya Rabbi, apa makna dia? Ya tu wahai lah. Rabbi itu Tuhanku. Inna, apa makna dia? Andai. Qaumi ittakhadhu, menjadikan, mengambil, menjadikan ya. Hadzal Quran,
Al-Quran ini mahjura, diabaikan, ditinggalkan, tidak acuh, acuh tak acuhkan, tidak dipedulikan. Itulah makna dia. Jadi cuba kita gabungkan kata-kata Rasul ni. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hei Tuhanku, sesungguhnya kaumku termasuk umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu yang diabaikan, yang tidak dilayan, yang tidak dipedulikan. Okey tuan-tuan, tu ayat Melayu ni. Cuba tuan-tuan bayangkan ayat Melayu nak cerita Arab kan, tak boleh nak ikut kan. Bayangkan apa keadaan Rasul melafazkan perkataan Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku termasuk umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu yang tidak dipedulikan. Lafaz ni lafaz gembira ke lafaz sedih? Lafaz bersyukur ke lafaz merintih pilu? Malam ni kita nak belajar. Satu-satunya dalam Quran Allah mencerita kepada kita Rasul SAW sedih sangat-sangat. Apa puncanya? Apabila umat baginda tidak mempedulikan Al-Quran. Ini malam ni sebagai mukaddimahnya kita tengok ayat ni lah. Sebab itu Ustaz membebel kat mana surah Masjid baik, tak ada Isra' Mi'raj ke, Maulidur Rasul ke, apa baik, Ustaz hanya cakap Quran ni. Kalau setuju Ustaz bacakan ayat Quran 3-4 ayat Ustaz jelaskan, Ustaz datang. Kalau tak, bye-bye, Ustaz akan datang. Tu. Sebab Ustaz meneliti ayat 30 ni, bila baca lebih kurang 3-4 tahun lepas, 5 tahun lepas kot, sebelum kelab rakan Quran tu tertubuh. Ustaz pun meneliti, bila kita baca daripada juzuk 1 sampai sini ni, ada satu malam tu kita berhenti kat sini, ulang, tak boleh pergi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan tu, tak boleh sambung, dia tak jadi sambung. Kita meneliti kat situ, ni apa hal ayat ni? Yang Rasul boleh merintih, sedih, kecewa, mengadu kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, kaumku termasuk umatku dah tak peduli Quran lah. Jadi malam ni Ustaz nampak lah antara sifat-sifat tak peduli Quran. Apa dia? Nama pemain bola dia boleh ingat, nama tajwid dia tak boleh ingat. Ustaz tanya Ahsanah, tanya Asabah, tanya Al-Kautsar, tanya Jubli Perak, sebenarnya semua surah bagi ni Ustaz mengajar, kecuali Ikhlas. Sana dah Ittihadiyah dah mula, ada 3 surau je yang Ustaz tak letak. Antaranya surah Ikhlas ni lah. Ni kali pertama datang. Sebab dia bukannya apa, ini pun terpaksa curi malam surah lain ni, dah berunding elok. Jadi terpaksa surah tu 2 kali sebulan. Jadi Ustaz berunding elok, tinggal sekali lah. Jadi datang sini sekali. Ada 7 masjid dan 3 lagi surau tidak mendapat giliran. Semua nak belajar Quran. Sebab apa? Sebab mereka dah faham, kalau tak peduli Quran, Rasul SAW sedih. Walaupun simpan janggut dia, walaupun simpan pedang dia, walaupun simpan selipar dia, walaupun simpan gigi dia patah, kita simpan, tapi kalau tak peduli Quran, Rasul tetap menitik air mata. Antaranya apa? Bila tanya tahun 70 lebih dulu, siapa pemain bola paling hebat pakai jersey nombor 10? Boleh jawab? Siapa nama penyerang belah kiri daripada Sabah? Ada yang boleh jawab? Siapa nama pemain pertahanan seorang Cina yang daripada Melaka? Siapa nama dia? Sing, tinggi. Siapa nama dia? Penjaga gol pula yang tangan dia panjang, sudut mana baik dia capai bola tu, siapa nama? Pengulas bola pada masa tu yang berhenti cakap langsung, tak sangkut tak gagap, siapa nama? Bila tanya, bila waqaf ala yadai, tak boleh jawab. Jadi siapa kita?
Oi, jangan tunduk, tengoklah sini. Tuan, siapa kita ni? Takut-takut kita ni yang setahun sekali kadang dibuat cinta Rasul tengah padang sampai 3 jam tu kan. Takut-takut kita ni menjadi punca Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang perhati kita sekarang ni menitik air mata sedih. Apa puncanya tadi? Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah menjadikan Quran ini sebagai benda yang tidak dipedulikan. Berapa ramai orang yang solat saf 1 subuh, tapi bila tanya kat rumah baca Quran tak? Jawapannya tak. Berapa ramai orang yang puasa sunat, bila tanya Quran baca tak? Jawapannya tak. Berapa ramai yang wakaf sekolah, wakaf masjid, wakaf surau, bila tanya kat rumah baca Quran tak? Jawapannya tak. Jadi malam ni kita renung elok ni. Baik. Apa maksud ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura? Mereka menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan, ditinggal. Mahjura ni daripada hajarah hijrah, tuan-tuan. Daripada Mekah pergi Madinah. Mekah tu mahjur nama dia. Kalau yang bahasa Arab, belajar bahasa Arab sikit, maf'ul. Mahjur, maf'ul. Maf'ulun bihi, maksudnya kena, yang kena, yang kena tinggal. Itu mahjur. Baik, tuan-tuan, kita silent sikit dan rakaman kita ada, kita upload dalam YouTube. Ramai yang suka, alhamdulillah. Sekarang ni sebulan sekali, itulah tuan-tuan. Harap-harap ramailah kawan-kawan yang membantu. Bintulu tuntut sebulan sekali mesti datang. Hari Sabtu hari tu pula Marudi dia kena naik Twin Otter tu daripada Miri tu, nak juga sebulan sekali belajar Quran. Bukan belajar baca, belajar memahami, menghayati. Miri sebulan sekali, Kuching sebulan sekali, Labuan sebulan sekali. 5 belas sana tu nak datang sebulan sekali. Macam mana nak datang? Jadi tuan-tuan nak kena pergi. Sebab Ustaz di Bangi ni dah penuh. Itu pun kawan-kawan marah kan. Ustaz tinggalkan kami kuliah subuh, Ustaz pergi Kuching datang. Jadi tuan-tuan boleh, siapa yang boleh pergi boleh beritahu, nanti kita belikan tiket. Siapa nak naik jet, personal jet pun boleh. Dia orang datang ambil. Ustaz dah 2 kali dah dia orang datang ambil. Sebab kita ada kuliah di Bangi Perdana tu hari Jumaat malam. Jadi tak boleh tinggal sini. Nanti kera di hutan macam mana tu? Macam tu kan. Nak dalam buai ke buluran kan tu. Jadi tak boleh tamu jauh. Jadi kuliah sini mesti sini. Jadi kalau nak kuliah subuh hari Sabtu, kena datang ambil. Macam mana? Fikir masing-masing. Jadi ada seorang billionaire ni itu Ustaz tunggu kat Subang, saya datang ambil. So dia ambil naik personal jet. Ngajar orang Quran ni. Alhamdulillah. Semua orang nak belajar. Termasuk orang Bandar Baru Bangi. Sebab apa? Sebab mereka dah faham. Kalau tinggalkan Quran apa jadi? Rasul bersedih. Jadi jangan biar Rasul bersedih. Janggut dia tak simpan, Rasul tak sedih. Selempang dia tu tak simpan, Rasul tak sedih. Perutnya tidak dicium, Rasul tak sedih. Gigi taringnya patah diketuk dengan busa tanah, busa panah masa perang Uhud, patah gigi taring, Rasul tak sedih. Buku lali mengalir darah, pergi Taif kena baling batu, Rasul tak sedih. Tapi bila Quran ditinggal, inilah dia jadinya. Jadi kita takut-takut kita menjadi punca Rasul bersedih. Itu takut. Sebab itu hari-hari kemudian tuan-tuan, kat mana baik orang tanya, kalau wakaf sabila apa hukum? Tuan-tuan mesti boleh jawab, itu mat iwat, mesti boleh jawab. Untuk membuktikan kita tidak termasuk dalam orang yang tidak mempedulikan Al-Quran. Orang tanya siapa penjaring gol perlawanan tu, tak tahu, Rasul takkan bersedih. To be frank, I tell you what Allah said to us in the verses of Quran. This is the remind from Allah Subhanahu wa taala. If you try to gain my apologize, my rahmah, please don't make my prophet be sad.
because you. One of the cause Rasul bersedih pada tadi, tidak pedulikan Al-Quran. Apa maksud tidak peduli dengan Al-Quran? Yang pertama, tidak beriman dengan Al-Quran. Nampak macam simple tuan-tuan ya. Nampaknya macam simple tu. Kami beriman lah Ustaz. Oh, ya ke beriman? Jom kita tengok tuan-tuan. Tuan-tuan sebab dengan Ustaz ni kena nyebat-nyebat Quran ni. Penat sikit. Betul ke orang Melayu beriman dengan Quran? Cuba kita tengok di penghujung surah Al-Baqarah. Mana surah Al-Baqarah? Biasa kan belajar Quran sampai tercabut Al-Quran bagus. Ayat paling panjang dalam Quran ayat berapa tuan-tuan? Ayat paling panjang mana? Cari ayat paling panjang tu. Muka surat 47. Ni nak tengok ni, orang Melayu beriman tak beriman dengan Al-Quran Cuba tuan-tuan tengok ayat Allah, mata Ustaz dah kelabu pula dah. 278. 278. Nak tengok ni iman tak iman ni Ya ayyuha, apa makna dia tu? Wahai allazina amanu, orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wadaru, dan tinggalkan ma baqiya, saki-baki minar riba. Jadi beriman tak beriman dengan ayat ni? Kalau masih lagi ada bank konvensional, ada bank Islamik, kalau masih ada lagi Allah Islamik tak lulus tak apalah, konvensional pun boleh. Berapa bank orang Melayu punya, yang Islam punya, GLC. Mengapa riba ada lagi? Kalau betul beriman dengan Quran, untuk buat rumah besar, Islami tak lulus, ambil konvensional, beriman tak dengan ayat ni? Itu tuan-tuan. Very hot discussion, but this is the reality. Untuk luaskan perniagaan, sanggup? Allah tak kata wadharur riba, dan tinggalkan riba. Tak, Allah kata wadharu ma baqiya minar riba. Kamu kena tinggalkan saki baki yang riba tu ada lagi tu. Aku tahu, seolah-olah Allah nak kata kat kita, aku tahu kamu dah perkenalkan baik bisamanan ajil, kamu dah perkenalkan mudarabah, musyarakah, ar-rahnu, aku tahu. Tapi mengapa ada saki baki lagi? Tengok seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kamu betul-betul beriman, mengapa ada lagi? Itu cerita iman tuan-tuan. Takut nanti kita perasan. Itu contohnya lah. Yang kepala kami ni jadi pening, dada jadi sempit, sebab kami ingat ayat-ayat ni, kami baca setiap hari. Tapi bila lalu depan bank, kebetulan baca ayat ni, dah jadi migrain kepala. Jadi Allah tak kata tinggalkan riba, Allah kata tinggalkan saki baki riba yang masih kamu ceburi. Boleh tak? Macam itulah ceritanya. Jadi yang pertama sebab Rasul bersedih tinggal Quran. Yang pertama tinggalkan Quran maknanya tidak beriman. Tuan-tuan buka surah An-Nur tuan-tuan. Surah An-Nur. Ustaz nak tunjuklah 2-3 tempat. Surah An-Nur, juzuk apa tuan-tuan surah An-Nur? Dia dekat di surah Furqan tadi.
Jumpa dah? Cuba tuan-tuan buka ayat 31 kan. Nah, ayat 31, muka surat 333 kan. Ayat 31. Bangsa kita beriman tak dengan ayat ni? Jom tengok elok-elok. Ayat 30 pun boleh. Untuk lelaki ayat 30. Qul lil mu'minina, katakan wahai Muhammad kepada siapa? Orang yang beriman. Yaghuddu min absarihinna. Apa makna tuan-tuan? Yaghuddu maksudnya tundukkanlah, jaga, jangan tengok. Absarihim, absarihim, min absarihim, pandangan mereka. Jadi Allah perintah orang beriman ni, pandangan ni kena tahan daripada perkara-perkara yang apa? Yang haram, terutamanya melibatkan, kalau lelaki yang melibatkan tengok pada perempuan. Sebab apa? Wa yahfazu furujahum, jaga kemaluan, jangan melakukan zina. Okey, menjaga pandangan. Dalam rumah ahli surau, dalam rumah ahli masjid, dalam rumah orang saf satu subuh di surau di masjid. Tayangan-tayangan, drama-drama, filem-filem yang mutlak haram masih berlaku. Contohnya apa? Drama Korea, Indonesia, drama Melayu Cinta Berahi. Halal ke haram? Bila haram, perintah Qurannya apa? Yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Maksudnya ada tak ada dalam rumah kita kalau beriman dengan ayat ni? Cuba tuan-tuan jawab. Ni memang panas sikit ni, Ustaz Asnan, itulah sikap ni. Sebab itu dia wajib datang sebulan sekali tu. Sebab orang lain tak nak cakap macam tu dah itu. Orang lain nasib jadi panglipur lara ya kami gelak tak kering kursi. Untuk cari jodoh. Nah Ustaz bukan cari jodoh. Kita nak selamat. Kalau menundukkan pandangan, maksudnya tak ada menyala dalam rumah kita. Tapi realiti, beriman tak dengan ayat ni? Susah nak jawab tuan-tuan. Ya mungkin tuan-tuan tak pernah dengar ni macam mana. Malam ni saya perkenalkan lah. Sebab niat hati ni kalau boleh setiap huruf ayat Quran ni kita imani dan kita turuti betul-betul. Supaya di akhirat nanti syafaat Rasul kita dapat. Sebab apa? Kat dunia ni kita bukan menjadi punca Rasul bersedih. Tuan-tuan kena fikir tu. Fikir masak-masak. Kalau was-was, ragu-ragu apa Ustaz sebut, tanya Datuk Mufti, tanya Tuan Qadi kita. Kalau Ustaz salah, beritahu bulan depan Ustaz tak datang tak. Kalau salah buat apa? Jemput Ustaz lain. Boleh tuan-tuan? Sebab tu Ustaz bukan berceramah, Ustaz nak bimbing. Mari kita imani ayat ini. Yaghuddu min absarihim, tahan, tundukkan pandangan. Maksudnya benda-benda haram dengan mata ini, tengok ke tak tengok? Kalau tuan-tuan pergi Kajang, pergi Serdang, pergi Kuala Lumpur, orang putih melintas pakai skirt pendek, amoi pakai skirt pendek, dia lintas depan kereta kita lampu merah, terpandang, itu bukan tuan-tuan rancang. Moga-moga Allah ampunkan kita. Tapi kalau kita yang membeli kotak TV tu, kita yang membayar piring kat tepi rumah itu, kita yang menentukan line yang nak masuk ke rumah kita, kita yang memilih apa channelnya, sengaja ke tak sengaja yang haram ini berlaku? Sengaja ke tak sengaja kita melawan ayat ini? Tuan-tuan jawablah. Dah tak ada yang menunjukkan ayat ni kat kami sebelum ni. Tu yang kami tak perasan. Jawablah macam tu. Tuan-tuan mulalah tawaduk khusyuk je ni. Jawablah sekali-sekala kan. Boleh tu. Ini yang berlegar dalam kepala Ustaz lah. Bila Ustaz tengok Allah, kadang-kadang 8 jam masa ahli keluarga tu ditelan oleh tidak menundukkan pandangan. Terutama Sabtu Ahad, dengan orang putih berciupnya, dengan Hindustan berlengok-lengok punggung dadanya,
ya, dengan Korea skirt pendeknya, dengan Indonesia pinggang rampingnya, dengan drama Melayu berpeluk-peluknya, keseluruhan itu tak ada seorang mufti pun kata halal. Betul tak? Eh? Tapi diam. Siapa diam tu? Hei, mana ada? Jenuh mufti cakap dah. K-pop haram. Hei, mufti semua cakap dah. Tuan-tuan tak dengar. Mufti sekarang ni semua power. Dulu ya mufti tawaduk Arab, astagfirullah. Astagfirullah. Sekarang ni semua power. Kan? Dengan kapi harbi dengan macam-macamnya, ya. Ya, semua okey. Ya. Baik tuan-tuan. Tu nombor 2 tempat. Sila renung-renung. Oi orang perempuan, kau jangan sengih-sengih. Tengok ayat ke bawah. Tengok, cari ayat wa kullil mu'minan tu kan. Tengok baris bawah dia. Kemudian baris nombor 3 tu. Jumpa tak? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Jumpa tak orang perempuan? Tuan-tuan pun kena tengok ni, sebab nanti isteri dan anak perempuan kita dah keluar haid ni. Beriman tak beriman dengan ayat ni? Apa perintah Allah Ta'ala? Wal yadribna. Apa makna dia tu yang ada terjemahan Melayu? Wal yadribna tu apa makna dia? Hendaklah kamu labuhkan, tutuplah maksudnya. Bi khumurihinna. Ni tutup kepala ni daripada atas ni, kena tutupkan, kena labuhkan ala juyubihinna. Ala juyubihinna. Juyubihinna tu apa makna dia? Allah nak tunjukkan tapi lampu pula dah padam. Ada sabotaj tu. Tahulah isunya panas tu, janganlah tutup lembu. Ada switch tak boleh tekan kot. Tak pernah. Only first sebab panas. Biasa tu sejuk. Oh. Azan dulu. So waktu. Baik tuan-tuan, ayatnya tadi apa? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan labuhkanlah, tutuplah dengan tudung kepala kamu, ni cerita orang perempuan ya, ke bawah dada kamu. Juyub tu tuan-tuan, saya nak tunjuk ni, yang butang ni, lubang ni, namanya kalau satu lubang ni jaibun, kalau banyak juyub. Jadi tudung orang perempuan mesti menutup lubang baju, lubang dada kat baju. Sebab kalau nak jahit sampai leher ni nak pakai tak boleh. Jadi kena belah. Jadi dia letak kerosang sini. Kadang-kadang dia belit kat leher. Kadang ada tudung, tak kira Farida ke apa ke, tudung yang kecil-kecil tu, bila dia menyengit sikitnya dah terbuka. Terbuka lah ni, nampak putih celah tu. Tuan-tuan pun alah, warak muka. Bukan boleh harap sangat. Bini dia hitam, dia nampaklah celah orang tu putih macam tu kan. Jadi orang perempuan diperintahkan tutup kepalanya sampai ke bawah. Sama dia menyengit tepi ni dia tak buka, menyengit ke sini dia tak terbuka. Tapi berapa ramai yang patuh? Yang duduk tengah padang tu berkesidah 3 jam tu pun tak pakai tudung kepala. Kata cinta Rasul. Tapi menyebabkan Rasul bersedih. Itu yang Ustaz malas nak melayan.
Ada jemputan-jemputan tu, tapi tak boleh nak pergi. Sebab tak sampai hati. Sebab kita mempermainkan Rasul. Yang tak disuruh kita buat. Yang disuruh kita tak imani. Itu ceritanya. Anak-anak dara masing-masing yang umur 18 tahun, umur 21. Beriman tak dengan ayat ni? Dengan tata cara memakai tudung ni? Kadang belik-belikkan leher. Baik, tuan-tuan jangan pandang ustaz macam tu sangat. Ustaz tak salahkan tuan-tuan dan perempuan orang awam. Ustaz salahkan ialah ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah tidak memberitahu benda-benda ini ke tempat-tempat awam seperti ini. Yang diceramahnya apa? Cara memujuk isteri, cara memujuk suami, cara pakai minyak wangi. Masak sedap-sedap bagi suami makan sampai perut dia sengkak kenyang, lalu tidur tak baca Quran. Itu dia ceramah. Bila tempoh korban ni pula cerita apa? Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ishak. Oh tak, Nabi Ismail. Oh tak, Nabi Ishak. Dia bergaduh tu. Dalam WhatsApp tu lah yang masuk. Yang ni ada ke di WhatsApp kan? Tak ada. Sebab Quran ini telah dijadikan tidak dipedulikan. Quran ini, mereka telah menjadikan Quran ini tidak dipedulikan, ditinggalkan. Yang dibawa teori apa? Tengok Jepun, susun selipar masuk rumah, lurus, mengimani tata cara Jepun. Quran tak dibacakan. Kisah Jerman bawa dalam surau, Quran tak dibacakan. Itu dia tuan-tuan. Keimanan kepada Al-Quran. Lagi ni ustaz nak pasak betul-betul ke dalam minda kita ni tuan-tuan. Surah An-Nur ni kan. Cuba tuan-tuan tengok. Surah tak apalah, dah banyak dah cukup tu. Tuan-tuan faham tak surah Al-Mu'minun tu? Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ayat ketiga apa bunyi? Power lah hafal walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Apa makna dia tuan-tuan? Pasti berjaya orang beriman. Sifat nombor 2. Yang pertama khusyuk solat. Yang 2 sifatnya terhadap perkara-perkara lara menghindarkan diri. Dalam surah Al-Furqan, tadi kita buka surah Furqan kan, ayat 72 sebut wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka bila orang yang beriman dengan Quran ini yang nak masuk dalam syurga ni, lalu perkara-perkara lara lintas, dia tak singgah, dia terus lalu. Kita tuan-tuan bukan hanya lalu tak singgah, ambil tu daripada Seri Pentas, daripada Astro Sungai Besi itu, bawa masuk dalam rumah perkara-perkara melalaikan. Bukan sekadar tak singgah. Kemana pergi 2 ayat ni tuan-tuan? Surah Mu'minun ayat 3, surah Furqan ayat 72. Surah Mu'minun ayat 3 berbunyi wa anil lagwi mu'ridun. Perkara lara dia menghindarkan diri. Dalam surah Furqan 72, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Bila dia melalui melintasi perkara lalai ni, dia lalu menyelamatkan diri, menjaga kemuliaan. Tapi kaumku bukan hanya tak singgah, malah yang jauh di luar tu dibawa masuk dalam rumah, melalaikan sehingga Quran tak disentuh dalam rumah. Mana pergi keimanan kita kepada ayat-ayat macam ni? Ingat, bila itu berlaku, terlafazlah nanti ayat 30 tadi. Wahai Tuhanku, umatku telah menjadikan Al-Quran ini tidak dipedulikan. Apa jadi tuan-tuan? Itu kena fikir-fikir sikit. Boleh? Cukuplah tu contoh-contoh. Yang pertama, punca Rasul sedih tidak beriman. Iman ni mudah je. Tetap dalam hati, cakap dengan lidah. Nombor 3 apa tuan-tuan? Buat. Cakap dengan lidah ramai boleh, tapi buat. Itu yang pening dah. Pening kami fikir. Sebab kami pergi surah masjid bukan nak kutip duit. Kami datang surah masjid untuk membimbing.
Tapi setelah dibimbing pun tetap juga perkara-perkara lalai ni dibawa masuk ke dalam rumah. Jadi di mana keimanan? Iman tadi 3. Semat dalam hati, tutur dengan lidah, dan buat dengan anggota. Beres. Balik surah Furqan tadi tuan-tuan, ayat 30. Hai, panjang cerita ni. Jam tu betul tak? Pukul 9 kita berhenti lah ya. Tuan-tuan nak belajar 9.30 boleh tak? Ustaz tak kisah, tapi hari ni penat sangat. Tadi seharian daripada 9 pagi sampai pukul 5 bercakap dengan guru-guru kafah negeri Selangor. Macam-macam cakap. Ustaz kata Ustaz tak nak cakap dengan dia orang ni, nanti dia orang kecil hati sebab dia muda-muda lagi. Kalau tuan-tuan lain-lain dah dewasa kan dia kata tak Ustaz, tak ada orang boleh cakap macam tu. Ustaz seorang ni dia cakap. Baik tuan-tuan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini tidak dipedulikan. Makna pertama tadi, punca Rasul sedih, Quran tak peduli, maknanya tak beriman. Nombor 2 tuan-tuan, Quran ini tidak dibaca. Quran ini tidak dibaca. Bola habis ditengok, gusti habis ditengok, badminton Olimpik habis ditengok, Quran tak disentuh. Imma oleh ayah wa imma oleh anak, imma oleh mak wa imma oleh anak. Drama sejam setengah boleh duduk, 2 jam boleh duduk, ingat siri ke berapa, tapi nama surah dia tak boleh cari. Nak mencari surah Furqan pun tak jumpa. Channel drama apa dia boleh tekan sekali jumpa 151, 102. Bila suruh cari surah Ghafir tak jumpa dalam Quran. Sebab nama kedua bagi surah Al-Mu'min. Tak boleh jumpa tuan-tuan. Sebab apa? Sebab jarang-jarang membaca Al-Quran. Masa umur kita ni ditelan oleh perkara-perkara yang melalaikan tadi. Maka Rasul pun bersedih. Bila Quran disentuh, bila mak dia mati, bila ayah dia mati, Quran disentuh. Untuk khatam bulan Ramadan pun dikongsi-kongsi, engkau ambil 1 juzuk, engkau ambil 1 juzuk, engkau ambil 1 juzuk. Bukan dia seorang yang membaca 30 juzuk. Itu ceritanya. Tidak membaca Al-Quran. Itu yang satu tubuh kelab rakan Quran. Mula-mula dulu kurang sibuk sikit, 5 tahun dulu kurang sibuk. Ustaz nak bimbing betul ni karya kita ni. Sebab wajib ustaz di sini, bukan wajib ustaz di Kuching tu. Di sini wajib ustaz. Kalau tak bimbing sini tak lepas ke akhirat. Jadi lantaklah tu kat kawan-kawan ni Masjid Hasanah mana lantak je. Redha tak redha ustaz tak peduli. Sebab ustaz cari redha Allah. Ada yang sakit hati mengajuk, pergi 6 bulan tak datang surau. Bulan ke-7 dia datang. Kalau bukan mulut celupau ustaz, sampai sekarang saya tak baca Quran ustaz. Itu saya tak kisah. Yang pentingnya jangan buat Rasul bersedih. Oh ustaz, ana dah baca dah Quran ustaz, alhamdulillah. Tak apa. Punca Rasul bersedih lagi, orang Melayu hanya membaca Quran tapi dia tak boleh memahami. Dia tak boleh memahami dan tidak gigih berusaha untuk memahami. Maka bila tak faham Al-Quran, maka sukar untuk mentadabbur, meneliti makna-makna dan menghayatinya. Rasul pun bersedih juga. Quran dijadikan tanggal, Quran dijadikan jampi serapah, Quran dijadikan ruqyah, tapi pengajarannya tak faham juga. Bila nak bila nak celikkan mata daripada rabun, dia pun baca fakashafna ankarito aka fabatarkal yaum hadid. Bila tanya apa sebenar ayat tu, entah, tak faham. Baik tuan-tuan, imam yang berusia 70, wa imam yang 60, wa imam 50. 40 tak nampak ni. 40 tak mati lagi. Yang mati ni orang umur 60. Kalau atuk kita yang mati tahun 50 dulu tuan-tuan,
ngadap Allah Ta'ala di mahsyar. Allah tanya dia, si fulan, kat dunia dulu aku turunkan Quran, engkau baca tak Quran? Atuk kita dulu banyak tak baca Quran banding dengan kita? Atuk kita dulu yang mati tahun 50 banyak tak baca Quran? Tuan-tuan tengok dulu kat kampung, pukul 6.30 berduyun-duyun pergi masjid, pergi surau, pergi madrasah, pergi rumah lebay untuk belajar Quran. Sekarang dah tak ada. Balik daripada masjid, ustaz pergi masjid, ikut ayah. Balik ke masjid, lintas depan rumah jiran-jiran ada 4 buah, 5 buah, lintas depan tangga tu, rumah kampung lalu kan. Lalu tompang lalu depan rumah orang tu. Bunyi lebah tu, mak dengan anak perempuan baca Quran kat rumah. Sekarang lepas isyak dengar lagi tak? Yang dengarnya apa? Gol! Itu adalah. Ataupun bunyi menangis. Sebab apa dia sedih tengok drama Melayu tu. Ini dalam bab baca Quran. Baik tuan-tuan. Atuk kita mati tahun 50 ngadap Allah Ta'ala. Hei si fulan, kau baca Quran tak kat dunia? Atuk kita jawab baca. Berapa banyak satu hari? 1 juzuk, atuk kita jawab. Lalu Allah tanya dia, weh si fulan, bagus dah baca, kau faham tak apa yang kau baca? Atuk kita pun jawab, wahai Allah, macam mana aku nak memahami Quran? Tak ada satu Quran pun yang boleh saya aku rojok untuk saya faham Quran. Lepas tak jawapan atuk kita ni? Lepas. Ni cerita dalam bab memahami Quran. Lepas, sebab tak ada masa tu. Pimpinan Ar-Rahman tahun 70 lebih. Lepas kita mati tuan-tuan, esok lusa ngadap Allah Ta'ala, dia tanya, hei si fulan, tiap hari kau baca Quran tak? Nak jawab apa? Kita pun jawab, ya, aku baca tiap hari. Allah tanya, banyak mana? Boleh jawab 1 juzuk? Hei, boleh jawab 1 juzuk? Lalu Allah tanya, tak apalah, kau dah baca dah, okey lah tu. Cuma aku nak tanya je, kau faham tak apa yang kau baca? Lalu kita pun jawab, wahai Allah, macam mana aku nak memahami? Tak ada panduan pun boleh aku rojok. Boleh tak jawab macam tu? Tak boleh. Dah faham? Okey lah tu. Sebab itu saya yakin kalau setiap malam lepas isyak tuan-tuan balik pada surau, panggil isteri kat rumah, panggil anak-anak ataupun cucu, duduk dalam 20 minit di depan Quran, baca abasa, anak tu baca masa muka, tawalla paling muka. Buat macam tu 20 minit ya tuan-tuan, tiap-tiap malam lepas isyak balik pada surau tu. Kalau buat 15 tahun lalu macam tu, sekarang tuan-tuan baca Quran dah boleh faham dah kalimah ni. Betul tak betul? Tapi buat tak? Berikan 41 alasan kenapa tak buat. Tak apa ustaz, saya bagi satu je alasan. Sebab ustaz tak datang kat kami 15 tahun lalu. Itu je jawapan kawan-kawan. Jawapan kawan-kawan macam tu je. Kenapa ustaz datang malam ni? Kenapa datang 15 tahun lalu? Mana aku tahu. Ingatkan semua sini dah warak, dah tawaduk dah. Jadi punca rasa bersedih, Quran dibaca tapi tak faham, jadi tangkal. That's why tuan-tuan sekalian, so many tahfiz ground up in our country now, and collection donation we can found anywhere kat kedai-kedai roti tahfiz, isn't it? But can you tell to me, can you show to me mana akademi yang diberi nama Academy to Understanding Al-Quran? Mana dia? Berapa banyak anak-anak kita menjadi imam tahfiz, tapi bila Ustaz panggil sayang, kejap sayang, tadi yang baca tadi, inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun, yang saya baca rakaat kedua tadi apa makna tu? Entah Ustaz. Ini cerita anak-anak yang tahfiz ni, yang belajar Arab. Kalau tanya tuan, panjang tak kalau satu muka surat imam baca? Rasa panjang tak? Panjang sebab tak faham. Mam, bila kau nak rokok ni? Mam, bila kau nak rokok ni? Imam pula buat dajjal, dia buat surah Al-An. Ni nak rokok ni, rupa disambung walaqad ahadtum, Allah disambung pula lagi. Sebab tak faham. Kalau tuan-tuan memahami, imam baca surah Yusuf, kat mana dia nak berhenti agak-agak?
Yang tuan-tuan boleh, tuan faham, sama-sama faham ni, dia faham, tuan-tuan pun faham, kita pun faham. Agak-agak kat mana dia nak wakaf, dia nak berhenti rokok bila baca surah Yusuf? Agak-agak lah, ya. Dia yang faham tu, dia susah nak cari tempat berhenti tu, sebab dia cerita sambung kan. Ke mana aku nak berhenti ni? Satu muka surat, suku kat ujung boleh berhenti tu. Yang tuan-tuan kat belakang faham pula. Kalau imam berhenti tengah-tengah tu, cerita tak habis lagi, tuan-tuan rasa macam berak tak lawas. Tapi bila tak faham, 5 baris dibaca rokok, bagus imam memahami maslahah makmum. Boleh tu? Boleh faham tu? Jadi jom kita usaha. Ya, sebulan sekali tuan-tuan datang sini, buka, bawa telefon yang ada Android je. Kalau ada satu lagi tu yang Asabah tunjuk itu, bukan Android. Yang boleh tekan situ dibagi makna banyak. Ada satu lagi, bukan iPad. Ya, satu lagi bukan Android, satu lagi perisian app tu. Lagi canggih. Ya, dalam free, dia kata free, download je. Ya, ada dalam telefon Ustaz, dia hantar. Ya, baik tuan-tuan. Tidak memahami Al-Quran. Jadi jomlah kita usaha. Ya, Ustaz nak cadang tu ya tuan-tuan. Kita ni tak boleh gantung kat penceramah, kat ustaz-ustaz. Jangan gantung sangat. Sebab ustaz ni boleh mati. Kan? Cuba kita berdikari. Ya, bagi perdana budak-budak muda tu dah buat lama dah. Balik rumah daripada surau, habis kuliah ni kan solat isyak, doa-doa, balik rumah, panggil isteri, panggil anak, baca 20 minit, 30 minit Quran. Bukan lama pun. Ya. Kata yang, cakap isteri kita kan, yang baca abang nak tengok ni, Mak Lin betul tak betul ni? Tu. Cakap isteri kita. Isteri pun tanya, Mak Lin tu apa bang? Abang nak jawab apa? Abang nak jawab apa? Baca je lah, dengar macam tu ya. Orang perempuan, isteri, suka cerita tak kalau dapat suami, dia panggil, suruh baca Quran depan dia, dibetulkan tajwid, suka tak? Dah dapat ke belum macam tu? Tengok, sini pula tergelak. Ustaz tanya belakang. Suruh pakai minyak wangi, buka baju, itu memang daripada dulu lah. Ya, ini ceritanya panggil, ni ya, baca ni. Panggil pula anak dara kita umur 17 tahun 18 tahun tu, ni Kak Ngah, Kak Lang, baca ni, ayah nak dengar ni, takut ayah mati nanti tak masuk syurga nanti, tak tolong tanggungjawab. Nak betulkan ni, baca. Ui, anak suka, isteri pun suka, dia orang dah ngangguk laju dah. Betul ya, suka ya. Jadi rumahku apa? Syurgaku. Tapi kalau suami asyik bola dengan Gusti dalam rumah tu, badminton, Paralimpik, dia tengok, yang tu rumahku apa? Rumah kau apa tu? Sambung. Dah tuan-tuan. Tengok surah Furqan ayat 29. Ayat 28. Kita baca di atas, tapi malam ni sempat tu lah kot. Nanti kita sambung tahun 83 nanti insya-Allah. Tengok tuan-tuan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Yang ada terjemahan apa makna ya wailata? Celakalah aku. Itu makna dia. Seseorang ini, orang ini melaknat dirinya sendiri. Di mana? Depan Allah Ta'ala di akhirat, ataupun dalam neraka. Laitani, apa makna dia? Alangkah baiknya ketika hidup di dunia dulu. Ini dia menyesal ni di akhirat. Ya, alangkah baiknya, laitani, alangkah baiknya aku sekiranya aku ketika hidup kat dunia dulu, lam attakhid, tidak mengambil, tidak menjadikan fulanan, si fulan, khalila, sebagai teman akrab yang aku ikut perangai dan cara hidupnya. Jadi dia menyesal di akhirat, orang yang mengabaikan Quran. Apa dia menyesal? Dia kata apa? Celakalah aku, habislah. Kat dunia dulu alangkah baiknya kalau aku tidak bertemankan si fulan. Siapa si fulan ni tuan-tuan? Jangan jawab dulu, kita tengok dulu apa sifat si fulan, nanti baru kita jawab. Ya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Al-Quran. Wa kana syaitan, dan adalah syaitan itu lil insani, bagi insan, khadula,
Syaitan bagi tak kita baca Quran. Sebab itu lepas subuh dah terlintas nak baca tu, dia timbul pula nantilah lepas zuhur. Sampai lepas zuhur dah terlintas daripada surau ni, solat zuhur nak balik rumah nak baca tu, sampai kat rumah lepas asar lah. Sampai lepas asar, lepas balik asar balik rumah, isyak nantilah malam. Malam dia makan kenyang dah, membuta tidur. Satu hari tak baca Quran. Macam itulah. Terus. Kadang-kadang sampai sebulan, selain pada Ramadan. Sebulan tak pernah buka Quran di rumah. Siapa punya kerja? Syaitan. Tapi kita nak cerita si fulan. Tengok apa si fulan dah buat. Ayat 29 tuan-tuan. Allahu Akbar. Cabutkanlah bateri jam tu, nanti dia lambat. Bismillah. Laqad adallani. Apa maksud dia tuan-tuan? Laqad tu sesungguhnya. Adallani, si fulan itu telah menyesatkan aku. Adallani, dallin. Sesat ini kata kerja, fi'il, kata kerja. Dia si fulan itu yang dia menyesal berkawan tadi telah menyesatkan aku. Menyesatkan aku daripada apa? Anid zikri. Apa maksud zikri tu? Tuan-tuan pergi tepi. Tuan pergi tepi, tengok ayat 29 yang makna pukal kat tepi tu. Baca kuat tak? Sungguh dia telah menyesatkan aku dalam peringatan dalam kurungan Al-Quran. Al-Quran. Jadi az-zikri dalam ayat tu tuan-tuan adalah Al-Quran. Sebab dalam surah Al-Hijr ayat 8 Allah sebut apa? Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, iaitu Al-Quran. Jadi sebab apa dia menyesal kawan dengan si fulan tadi tuan-tuan? Sebab si fulan itu telah menjauhkan dia, melencongkan dia daripada Al-Quran. Cuba tuan-tuan fikir, siapa si fulan ni sekarang? Cuba seorang-seorang bagi cadangan jawapan. Siapa si fulan tu sekarang ni? Ini kalau ikut Quran ni, aku tu namanya Uqbah. Namanya Uqbah, ni zaman Nabi dulu. Si fulan tu sama ada Ubay atau Umayyah bin Khalaf. Jadi sama ada Ubay bin Khalaf atau Umayyah bin Khalaf. Si fulan tu. Tak payahlah cerita sejarah tu. Bukannya nak jawab peksa pun. Kita nak ambil pengajaran ayat ini. Jadi si fulan tu sekarang siapa tuan-tuan? Siapa si fulan bagi anak bujang, anak dara kita yang habis masa berjam-jam depan televisyen tak baca Quran? Siapa si fulan? Maharaja lawak. Mentor. Jangan pandang belakang. Cinta berahi drama-drama. Pelakon-pelakon. Bukankah itu si fulan yang telah menelan hidup umur keluarga kita tu, sehingga Quran diabaikan? Boleh tuan-tuan? Boleh faham tak boleh ni? Bagi lelaki dewasa pula yang dah minat dengan sukan-sukan tu, bola tu telah jadi si fulan. Surau dekat boleh belajar Quran, tak datang. Stadium jauh, parking, jalan 45 minit, boleh pergi. Badminton surau kosong. Si fulan lah tu. Orang kafir pula. Sokong orang kafir tu. Quran tinggal. Ini realiti tuan-tuan. Bukan omong-omong kosong. Zaman atuk kita kat kampung dulu, si fulan tu tak ada. Kalau ada pun P. Ramli je. Itu pun tamat pukul 10 malam. Mana ada siaran 24 jam. Itu pun mulanya pukul berapa? Tu mana ada daripada pagi kan. Jadi Quran dilayan di kampung dulu, dipelajari. Sampai nak nikah terpaksa ada yang bertanya hukum Mak Lin dengan Mak Iwat. Kalau malam ni tanya, tak nikah lah tuan-tuan. Jadi janggal kau tak boleh jawab di kampung dulu. Tapi sekarang ni yang boleh jawab tu yang janggal. Sebab apa? Sebab si fulan ni ramai sangat. Tu cerita Quran tuan-tuan. Ni suara-suara kuat sikit ni sebab benda ni serius. Jadi perangilah si fulan itu.
Kalau nak cerita dulunya, macam ni cerita dia. Nabi SAW lepas 3 tahun dakwah, naik atas batu keliling Kaabah ni, turun Quran. Contohnya apa? Toha ma anzalnal Quran hadzal Qur'ana litashqa. Jadi bila turunnya wahyu ni, Nabi diperintah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan Quran yang diperintah kau menyampaikan, dan jangan hiraukan, usikkan orang musyrikin. Jangan lawan, maksudnya sebab kamu lemah. Kalau lawan nanti kamu mati. Ya, jadi sabar. Jadi naik atas batu ni baca Quran. Quran ni bahasa cantik tuan-tuan. Bagi orang Arab lah. Surah Furqan cuba tuan-tuan tengok. Semua a ujung dia. A. Semua mad iwad. Cantik. Cuma orang Melayu tak boleh mengecapi nikmat kecantikan bahasa tu sebab kita Melayu. Tuan-tuan lah ustaz Arab. Tu. Ustaz Mukram pun Arab juga. Jadi jomlah belajar bahasa Arab kan untuk memahami Quran. Jangan belajar bahasa Arab untuk bercakap anta tu tak payah, kita cakap Jawa lah sama-sama kita. Bahasa Arab ni nak faham Quran je. Ajar sungguh-sungguh. Jadi bila Nabi baca ni, oleh kerana bahasanya cantik, orang Quraisy ni, Quran ni bahasa Quraisy. Dia bukan bahasa Iraq, bukan bahasa Mesir, bukan bahasa Syria. Dia bahasa Quraisy. Bila orang Quraisy dengar Quran ni, Toha wasyamsi waduhaha wadduha, dia jadi terpukau. Bila Nabi baca, dia ramai masuk Islam. Antara orang terpukau sebab baca Quran masuk Islam siapa dia? Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Fatimah adik dia baca. Bawa pedang nak pancung sebab masuk Islam, dia kafir. Belum masuk Islam, marah adik dia tu masuk Islam, nak pancung. Tapi sampai kat pintu, rumah macam bukan macam tuan-tuan ni ada gate, ada alam macam-macam. Dia orang Arab tu rumah dia kotak je kan. Sampai pintu tengah baca Quran, tak jadi masuk, dengar dulu. Bila dah habis baru masuk. Fatimah, apa yang kau baca tadi? Pedang nak pancung? Fatimah kata, itu wahyu yang Muhammad sampaikan. Di mana Muhammad? Aku nak jumpa dia. Fatimah tak beritahu, tapi terpaksa beritahu juga. Sebab dia ugut, Muhammad di sana. Lalu pergi ke sana, sahabat-sahabat nampak Sayyidina Umar bin Khattab bawa pedang tu, semua bangun cabut pedang untuk lawan pertahan Nabi. Nabi kata, Khalid, biarkan dia datang niat baik. Itu mukjizat. Terus masuk Islam disebabkan baca Al-Quran, bukan sebab dengar nasyid, dengar Al-Quran. Sekarang ada orang tak bagi buka Al-Quran kat luar untuk diperdengarkan kepada orang. Bid'ah. Walhal kalau itu ditutur zaman 200 Hijrah dulu betul, sebab hari-hari orang hidup dengan Al-Quran. Tapi kalau ditutur lafaz itu sekarang tak relevan, sebab orang tak baca Quran, terpaksa kita dengarkan Quran pada dia. Tu cerita. Jadi Quraisy ni dengar Quran masuk Islam, dengar Quran 2 kalimah syahadah. Jadi pemimpin musyrikin Mekah ni dah bengang, dah pening kepala. Kalau biarkan Muhammad ni, habis kita ni. Kita tak boleh cekik dia mati sebab dia dilindungi oleh Bani Muttalib dan Bani Hashim. Kalau kita cekik dia, kita kena perang. Kita tak boleh bunuh dia. Sebab Bani Muttalib, Bani Hashim ada melindungi dia. Kalau nak tahu apa bentuk perlindungan, tanya Ustaz Mukram. Ini sistem Arab dulu. Dia ada perlindungan nama dia. Macam orang Jawa lindungi ustaz. Jadi siapa usik, orang Jawa akan perangi orang tu. Orang Melayu tak ada lindung ustaz, nakut mereka. Bila tanya, nak tak bersama-sama ustaz ni, kita pertahankan ni. Nak, tanya, ustaz duduk belakang, duduk depan? Ustaz depan lah, kata kami ikut belakang. Tu orang Melayu. Orang Jawa tak, ustaz duduk belakang ustaz, biar kami kena tangkap. Ustaz jangan kena tangkap sebab nak ajar Quran kat surah masjid lain. Kalau kami kena tangkap tak apa, sebab kami tak ngajar. Tuan-tuan, kalau dengar ustaz nak duduk belakang, duduk belakang. Duduk belakang, duduk depan. Jawab Baik jadi pemimpin musyrikin itu dia dah pening dah. Jadi dia tak boleh cekik, dia tak boleh bunuh Apa tindakan tuan-tuan? Dia nak cerita ni laqad adallani ni. Apa tuan-tuan? Apa tindakan tu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ni mesyuarat dan putuskan satu keputusan. Kita kena kumpul dana. Mana tabung putih kita tadi? Kumpulkan dana untuk kita pergi ke Habsyah, beli hamba sahaya perempuan di Habsyah yang suara Habsyah ni merdu. Bilal bin Rabah bangsa apa tuan-tuan? Habsyi. Orang Habsyah ni suara merdu. Jadi Mekah, Habsyah, Eritrea sekarang jauh ke dekat? Bawah Sudan tu kan? Jauh.
Bukannya ada helikopter, bukan ada twin otter, bukan ada personal jet. Hantar utusan pergi beli, bawa ke Mekah ni. Bila Rasulullah SAW naik atas batu ni untuk baca Quran, maka akan dinaikkan atas pentas ni pula penyanyi tadi untuk menyanyi. Tuan-tuan yang ada di keliling Kaabah adalah lelaki, sebab tu dia tawaf sambil telanjang. Orang perempuan tak ada zaman dulu kat tepi Kaabah. Dia duduk cawak dapur je. Masa haid keluar kena bunuh lagi. Ni cerita zaman jahiliah kan. Jadi orang lelaki bila dengar Quran kat sana, dengar pula perempuan menyanyi suara merdu kat sana, tuan-tuan nak pergi mana? Jawab betul-betul, bohong masuk neraka. Sana Quran, sana menyanyi sedap. Tuan-tuan pergi mana? Jawab. Itu maksud adallani itu. Si fulan itu telah berjaya melencongkan aku daripada Al-Quran. Aku nyala. Tak nak balik lah. Tuan-tuan, tindakan orang musyrikin untuk jauhkan orang daripada Quran guna suara ni sampai sekarang ni berterusan ni, panggil Korea belanja 1.6 juta ni, bermula daripada Mekah dulu sampai kiamat usahanya akan berlaku. Sebab itu tuan-tuan, Allah abadikan usaha mereka dalam Quran. Cuba tuan-tuan dengar ayat ni, kemudian cari surah apa, ayat berapa Nak tengok ni rajin tak rajin baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Takat tu je. Tuan-tuan puasa tak surah apa tu? Tak pasal? Al-Mulk tu, kalau ayat tu surah Al-Mulk juzuk 32 tu. Bukan juzuk 29 je. Tu juzuk 32. Surah apa tu? Ni yang Ustaz nak kutuk sikit Tuan-tuan terima tu, jangan lagi balik Sebab lepas ni nak solat Isyak. Bila Ustaz kata ilahilah sambung. Dah cukup. Bila Ustaz kata tubna ilallah sambung. Dah cukup. Bila Ustaz kata bila Ustaz kata hasbi rabbi sambung. Dah cukup. Bila Ustaz kata warzuqna tilawatahu sambung. Dah cukup. Semua boleh sambung. Tapi bila baca ayat tak boleh cari pun. Tak padahal bahasa Arab juga. Itu menunjukkan tuan-tuan kerap digula-gulakan oleh penceramah yang datang. Yang tak sunat, tak dituntut, tak diapa, dilayan. Okey tak? Tuan-tuan boleh faham tak? Bukan Ustaz kata haram, bid'ah tak? Semua-semua itu kalam manusia. Dilayan sampai tuan-tuan boleh sambung on the spot. Ni nak tunjuk Quran yang diabaikan, ditinggalkan. Nasyid dilayan. Boleh hafal surah tu, buku marhaban tu boleh hafal, boleh berdiri ke depan sepasukan, boleh baca elok tanpa tengok. Tapi bila sebut wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah, mana? Tak boleh tuan-tuan. Itu menunjukkan Quran ni terlalu jauh daripada kita. Tak apalah, nak dapat pahala bimbing, buka muka surat 411. Android surah Luqman ayat 6. Ini semua cerita Rasul bersedih. Baik, apa bunyi ayatnya? Dah jumpa dah. Power. Jadi orang Melayu nak lari ke nak Quran sebenarnya? Nak, cuma tak dibimbing, tu je. Tidak dibimbing. Wa minan nasi, di kalangan manusia, may yashtari, ada orang yang membeli. Bila membeli guna harta tak? Guna dinar, guna dirham tak? Guna. Tu tadi yang dikutip kat Mekah tadi, yang dikumpulkan dana tadi.
Beli apa? Lahwal hadithi. Lahwun tu sia-sia, tak berguna. Hadis tu kata-kata. Apa dia? Suara penyanyi daripada Habsyah tadi. Ya. Bila Rasulullah SAW kena ketuk dengan busa panah, patah gigi taring ni, tak ada dalam Quran. Bila pergi ke Taif dibaling batu, berdarah buku lali, meleleh ke kaki, tak ada dalam Quran. Tapi bila orang pemimpin musyrikin Mekah beli penyanyi untuk lalai pada Quran, sebut dalam Quran sampai kiamat diabadikan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau datang orang kafir Cina, Hindu, Buddha masuk surau kencing Quran, tuan-tuan yang dah tak larat berdiri pun bangun nak tahan Quran tu, nak jaga kesuciannya, betul tak? Kalau ada orang Kristian bawa beruza gontokan surau, tuan-tuan bawa apa yang dekat rumah untuk pertahankan, betul tak? Tapi bila dimasukkan penyanyi dan suara pelakon Maharaja Lawak dalam rumah, siapa yang bertahan? Hui, jawab. Siapa yang bertahan? Sehingga Quran ini habis dalam rumah tu, anak dara tak baca, anak bujang tak baca. Lalu Rasul pun bersedih, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Hei Tuhan, aku dapati kaumku di hujung benua sana itu menjadikan Quran sebagai tidak dipedulikan, ditinggalkan begitu sahaja. Mengapa? Lalu orang yang meninggalkan Quran yang orang Melayu ni di akhirat menyesal, celaka aku, habislah aku. Alangkah baiknya aku tidak bertemankan dengan penyanyi, pelakon, pelawak, pemain bola dan pemain badminton ketika kat dunia dulu. Lalu aku boleh layan Quran dengan baik. Do you understand siapa di si fulan sekarang? Kalau dah kenal okey lah tu. Nak kawan ke nak musuh? Kalau musuh, apa makna musuh? Jemput masuk rumah tak? Itu kena jawab masing-masing. Ustaz nyampaikan je. Tanggungjawab Ustaz dah, tanggungjawab kita dah lepas dah. Tuan-tuan balik, buka balik Quran tu, renung elok-elok. Kalau ada khawatir, ada was-was, ya kau yang Ustaz senang cakap ni, jangan panggil Ustaz Profesor Media, tak payah mengarutnya tu jawatan-jawatan. Yang panggil Ustaz Asnan. Ya, tak syok. Dia 8 pagi 5 petang dia panggil Profesor Madya dalam pagar UKM, keluar tak payah panggil. Ya, sebab apa? Kalau panggil Profesor Madya doktor kena bayar 5 minit RM400 ceramah. Tuan-tuan tak mampu kan? Ya, jadi panggil ustaz dia, ada kari kambing pun okey dah. Tuan ya. Jadi balik fikir-fikir, renung-renung. Kalau was-was tolong rujuk pada orang yang lebih alim. Ya, ustaz-ustaz akan ramai mengajar sini, Dr. Rahman datang ya. Kalau was-was ya ke ni, rujuk pada orang yang lebih alim. Kalau ustaz salah jangan guna dah. Ya, jangan pakai buang. Kalau betul guna sama-sama. Ya, insya-Allah. Wallahu alam, tuan-tuan, dah tu dah lajak 20 minit dah. Janji pukul 9. Ya, kita jumpa di lain kali. Soal jawab kemudian tahun 2091. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, malam ini kami telah belajar bahawa ada segolongan manusia yang telah menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih. Maka kami memohon ya Allah, janganlah masukkan kami ke dalam golongan manusia tersebut. Jadikanlah kami golongan yang mencintai Rasul Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berdamping membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kami. Setiap huruf Quran kami baca, ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu bapa kami. Setiap huruf Quran kami baca, angkat darjat kami, angkat darjat kedua ibu bapa kami. Setiap ganjaran yang kau berikan melalui bacaan setiap huruf Quran yang kami lakukan, kongsi bersama dengan kedua ibu bapa kami. Ya Allah, dalam liang lahat kelak, kami seorang dan sunyi, teman kami dengan Al-Quran. Ya Allah, ketika timbangan amalan dijalankan ke atas kami di hadapan Engkau di akhirat kelak, beratkan timbangan kebaikan kami dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah, ketika kami meniti titian sirat yang gelap gelita, suluh dan teranglah dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, di saat kami mencari perlindungan daripada siasaan neraka, lindung dan benteng kami dengan Al-Quran. Ya Allah, selagi kami hidup di dunia ini, sinarilah hati kami, hati anak-anak kami, ahli keluarga dan umat bangsa kami dengan nur hidayah, petunjuk, pedoman dan panduan Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.